Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Seminar Kerjaya Peringkat Nasional. Program ini dianjurkan oleh Family Takaful Agency kepada anda semua bakal wakil baru dalam keluarga etika. Kami mengucapkan tahniah kerana anda telah membuat pilihan yang bijak dengan meluangkan masa untuk menghadiri sesi pada pagi ini. Kerana setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Saya Molly akan bersama-sama anda sepanjang sesi Seminar Kerjaya Peringkat Nasional ini berlangsung. Kami di pihak FTA sangat teruja untuk bersama anda pada hari ini. Selaras dengan hashtag Grow Big with Quality, kami akan menyediakan pelbagai perkongsian yang menarik daripada insan hebat di luar sana dan di dalam etika family takaful berhad serta kenapa anda perlu menyertai kami di etika. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita dengarkan perutusan daripada CEO Etika Family Takaful Berhad, Encik Zafri Abdul Halim. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Etika Nationwide Career Talk. Anda akan disajikan dengan sesi perkongsian untuk dengar sendiri daripada mereka-mereka yang telah berjaya menjadikan diri mereka dari zero to a hero dalam industri takaful secara amnya dan etika khasnya. Ekonomi dunia semakin hari semakin merundum lantaran krisis wabak COVID-19 yang mula melanda pada tahun 2020. Peluang pekerjaan yang wujud pada tahun ini dijangka akan lebih sedikit dan kadar pengangguran dijangka meningkat. MIER, Malaysia Institute of Economic Research, menganggarkan sebanyak 2.4 juta akan kehilangan pekerjaan. Ditambah pula dengan lambakan graduan baru. Dalam 86% graduan baru, gaji permulaan mereka adalah sekitar RM2,000 sebulan sahaja. Dalam suasana ekonomi yang sangat mencabar ini, pastinya ia memberikan kesukaran yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pelbagai langkah yang diambil masyarakat dalam mencari punca rezeki dan pendapatan tambahan untuk meneruskan kehidupan. Lebih 800,000 individu kehilangan pekerjaan sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Banyak industri terkesan, antaranya pelancongan, perhotelan, penerbangan, oil and gas, SME. Akan tetapi terdapat juga industri yang kalis pandemik seperti makanan, perubatan, hospital, farmasi, penghantaran dan takaful. COVID telah membuka minda rakyat bahawa takaful adalah sesuatu yang semua harus ada. People are more aware of the need for medical protection dan juga keperluan hibah jika berlaku sesuatu kepada mereka. Kenapa takaful sebagai kerjaya? Kelebihan nombor 1, membantu rancang keuangan masyarakat sewaktu musibah. Kelebihan kedua, masa kerja fleksibel dan tempat kerja yang fleksibel. Kelebihan ketiga, modal permulaan yang rendah. Kelebihan yang keempat, latihan profesional lengkap dan berjadual. Kelebihan yang kelima, pendapatan tanpa had. Dari segi keboleh pasaran atau market potential, hanya 15% rakyat Muslim di Malaysia yang mempunyai perlindungan takaful. Potential is huge. Kenapa etika family takaful berhad menjadi pilihan? Pertama,
merupakan syarikat takaful yang terbesar di Malaysia. Kedua, member of Maybank Group, biggest bank in Malaysia. Ketiga, strong brand. Keempat, fast claim payout. Kelima, academic program support. Dan yang keenam, competitive product and good reward system. Setiap kerjaya ada kelebihannya. Anda boleh berjaya tidak kira apa sekalipun kerjaya yang anda pilih. Namun, yang mana satu memberikan banyak kelebihan kepada anda. Jika anda memiliki tenaga dan semangat yang tinggi, inilah yang perlu dipilih sebagai kerjaya yang terbaik anda. Kami akan memberi peluang untuk anda menjana pendapatan dan menimba pengalaman di samping memberi kesedaran kepada orang awam tentang keperluan kesihatan, terutama perlindungan medikal dan keuangan supaya keluarga dan insan tersayang dilindungi. Lapangkan dada, bukakan minda. Together, let's make the world a better place. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Zafri di atas perutusan beliau sebentar tadi. Diharap perutusan tadi telah dapat memberi penjelasan serba sedikit akan hala tuju anda bersama Etika Family Takaful Berhad. Para hadirin sekalian, setiap orang mengimpikan kejayaan. Pastinya anda ingin mengetahui apakah rahsia seorang ketua agensi kumpulan yang mempunyai empayar yang besar dengan puluhan ejen di bawah naungan beliau. Mari dengarkan sendiri daripada Encik Kamarul Zaman atau lebih dikenali sebagai Abang Bel, salah seorang ketua agensi kumpulan terbaik kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Etika Takaful kerana memberi saya peluang untuk berada di sini bersama-sama dengan anda. Dan terima kasih kepada anda semua kerana anda memilih satu hari yang sangat sesuai untuk anda layari bisnes perniagaan ini. So, hari ini saya akan share sikit tentang perjalanan kerjaya saya sebagai ejen insurans dan takaful. Saya bermula seawal tahun 1998. Ketika itu, sebelum saya menjadi seorang ejen insurans, saya bekerja makan gaji selama 17 tahun. Passion saya suka riding, motor laju-laju, bawa kereta laju-laju. Itu saya punya passionate ataupun saya punya minat. So, satu hari saya berkenalan dengan seorang bangsa Tionghoa yang mengajak saya membuat bisnes ini. Banyak kali dia ajak, tuan-tuan dan puan-puan, dia ajak saya datang kepada bisnes ini, tetapi saya banyak kali juga menolak. So, setelah banyak kali menolak, sebagai orang Melayu, kita ada perasaan kesian. So, pergi dengar. So, saya dengar satu business opportunity. Sama juga macam anda semua pada hari ini, anda telah datang sini untuk mendengar atau untuk melayari satu bidang perniagaan takaful. So, oleh kerana itu, saya mendengar dan masa itu dalam keadaan lebih kurang 100 orang yang menghadiri, termasuk saya. So, saya pun dengar sangat impress. Kerana ramai kan orang-orang muda termasuk lawyer, engineer, arkitek, doktor pun berada dalam sesi tersebut. So, saya telah mendengar dengan jelas dan saya pun tanya, apa itu secret of success? Dan apabila dia beritahu bahawa secret of success adalah disiplin. So, maka bermulalah kerjaya saya sebagai part time. Pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu pada awal 1998, saya tidak bekerja kerana saya baru lepas berhenti kerja. Saya berhenti pada hujung 1997 kerana apa? Staf saya ketika itu mati aksiden. Apabila dia mati aksiden, so tidak ada pampasan ataupun tidak ada perlindungan. So tinggalkan isteri, tinggalkan anak-anak. Saya bermula dengan bertanya dengan saya punya CEO, saya cakap dia, Datuk, kita tak boleh ke bantu family ini. So peringkat awal, saya cuba untuk fight sebanyak 30,000, tetapi malangnya company kata kita tak boleh bagi. Minta 12 bulan gaji pun tak boleh bagi, dia hanya bagi lebih kurang 1 bulan ekstra saja daripada tarikh arwah meninggal. Pada hari ini,
saya telah membuat satu keputusan, kan? Bila staf saya mati, meninggal aksiden semalam, so maka saya tanya dekat saya punya CEO, Datuk, hari ni bila Datuk boleh buat staf saya gitu, satu hari Datuk akan buat saya gitu. So dia kata, oh you manager, so maka kita akan jaga you. Dan saya balas balik, saya cakap, Datuk, hari ni saya hidup, Datuk cakap macam tu, kalau saya meninggal, Datuk boleh cakap benda yang sama ke tak? So maka ketika itu, saya telah membuat satu keputusan yang sangat drastik. Pada tahun 1997, tuan-tuan dan puan-puan, saya telah terminate saya punya CEO ketika itu. Maksudnya apa? Maksudnya saya berhenti. Tetapi saya berhenti bukan nak menjadi ejen insurans. Saya berhenti sebab saya marah atau saya tak puas hati dengan tindakan company saya. So oleh kerana itu, kalau tuan-tuan tengok bahawa saya suka riding, okay, saya ada CBR Fireblade 900, so saya travel satu Malaysia termasuk ke Thailand dan sebagainya sebab minat saya. Dan datang ejen ni bermakna saya masa itu ada satu sijil daripada satu company, and then dia datang dia ajak have a look the business. So bila dia datang have a look the business, setelah berapa ketika banyak kali ajak, dan kita pun rasa sebagai orang Melayu kita pun ada satu perasaan kesian kat dia, pergi attend. So ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, crowd lebih kurang 100 orang. Tetapi orang yang macam saya atau berbangsa Melayu ini, so tidak sampai 6 orang. So kita berada lebih kurang dalam 5 orang saja. Dan ketika itu kita tengok kan, arkitek, engineer, doktor, lawyer, semua berada dalam sesi tersebut. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana mencari satu peluang perniagaan. So hari ini sama juga dengan tuan-tuan dan puan-puan, berada di sini kerana mencari satu peluang perniagaan untuk masa depan kita. So ketika itu saya bermulalah kehidupan saya sebagai ejen insurans, tetapi sebagai part time kerana saya takut lagi. Saya takut ketika itu, boleh ke buat berniaga ni? Maklumlah kan, ada ke orang nak beli takaful? Ini semua kita tanya dalam diri kita. So apabila saya tanya, and then leader saya cakap, oh you datanglah full time dan sebagainya, saya kata no, saya nak buat part time. Tapi sebenarnya saya tidak ada kerja. Dan saya pun tanya kepada leader saya, what is your secret of success? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tanya dengan diri tuan-tuan pada hari ini, what is secret of success? So saya dapati bahawa secret of success adalah disiplin. InsyaAllah, kalau kita boleh disiplinkan diri kita, so maka kita tidak ada masalah berjaya. Peringkat awal 1998, dan saya bermula, saya tidak ada pendapatan. So saya kena bawa teksi. Itu sebab tuan-tuan kalau tengok dalam video ini, so itulah gambar teksi yang saya bawa pada tahun 1998. Sebab apa? Saya perlu survive. Saya ada keluarga, saya ada anak, okay? Saya tidak ada income. Maka bermulalah hidup saya sebagai driver teksi dan merangkap ejen insurans. So ketika saya melalui proses ini, so banyak cabaran dia. Bohong kalau hari ini saya menyatakan bahawa bisnes ini terlampau mudah. Tidak. Nampak simple but it's not easy. Tetapi jangan risau. Di Etika Family Takaful, kita memiliki sistem. Di sinilah kita akan bantu. Sebab bisnes ini ibaratkan seperti franchise business. McDonald, KFC, Starbucks. Kenapa bisnes-bisnes ini sustain ataupun sukses dalam dunia? Sebab mereka punya sistem. So alhamdulillah, sistem yang saya ada, sistem yang agensi ada, sistem yang Etika ada, so akan bantu anda semua untuk menjana pendapatan yang luar biasa, selain daripada dapat membantu masyarakat kan, untuk melihat bahawa bidang inilah yang akan membantu mereka apabila sesuatu musibah berlaku. 6 tahun saya sebagai ejen, so 16 tahun saya sebagai leader, so total sekarang saya dah ada 24 tahun dalam bidang ini. So MDRT sebanyak 4 kali pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004. Dan career path pun ada, sangat cantik. Itu sebab bila tuan-tuan dan puan-puan berada di sini, so kita akan tunjukkan macam mana tuan-tuan nak membina kerjaya tuan-tuan untuk membina bisnes tuan-tuan di sini. So alhamdulillah, walaupun Etika Takaful bukan travel agency company, tetapi pasti setiap tahun kita mampu untuk travel bersama dengan Etika Takaful. Ini sedikit tentang diri saya. Dan dalam kehidupan ini, seperti mana yang kita tahu, kita akan melalui putaran. Ada 4 bahagian atau kuadran yang ada, seperti mana kita tahu. Apabila kita habis belajar, so kita mula bekerja. Mungkin tuan-tuan masih lagi bekerja, makan gaji. Supaya macam saya ambil lebih kurang 17 tahun untuk makan gaji. Sebab apa? Kita tidak dapat melihat peluang yang ada dalam perniagaan ini. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau sedar bahawa almarhum Profesor Diraja Engku Aziz ada menyatakan, bisnes Allah baru adalah
insurans dan takaful. So potensi dia sangat luar biasa. Kais pagi makan 6 tahun. So bermulalah kita sebagai orang yang makan gaji. Okey, kita bekerja makan gaji. Selepas itu kita try berjinak-jinak sebagai bekerja sendiri atau kita menjadi self-employed. Kita mula menjaga tudung, nasi lemak dan sebagainya, dan melalui sosial media dan sebagainya, dan kita bekerja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bekerja sendiri, seperti mana yang kita tahu bahawa kita bekerja untuk duit, bukan duit kita bekerja untuk kita. So daripada self-employed, itu sebab kita cuba untuk bawa diri kita menjadi business owner. So kalau business owner, that means kita mesti ada perusahaan kita sendiri, kita mesti ada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Itu sebab level ini yang kita nak pergi supaya duit kita boleh bekerja untuk kita. Hari ini tuan-tuan cuba bayangkan kalau duit bekerja untuk kita. Itu sebab seperti mana yang saya selalu cakap, so kita kena ambil satu mesin pencetak duit daripada bank negara untuk simpan kat rumah. Supaya apa? Supaya setiap kali dan duit kita akan cetak untuk kita. Dan akhir sekali, kuadran yang keempat adalah menjadi investors. So investors ni kita tahulah macam Syed Mu'tabar Al-Bukhari, Warren Buffett dan sebagainya. Ini adalah investors yang mempunyai bilion ataupun banyak duit. Ini putaran kehidupan yang kita lalui. So tuan-tuan dan puan-puan sudah harus dan wajib sebenarnya untuk fikir macam mana kita nak menjana pendapatan yang luar biasa. So kami ada segala-galanya pada hari ini sebab kami ada syarikat yang bagus, Etiqa Family Tahfuz. Seperti mana yang kita tahu, Etiqa Family Tahfuz adalah salah satu daripada giant company dalam Malaysia. Okey, dan sangat established, sangat strong. Dan selain daripada itu, kita ada Akademik Etiqa Takaful. Yang mana Akademik Etiqa Takaful ni yang akan membantu anda semua daripada zero menjadi hero. So maksudnya kita ada program-program yang diatur oleh akademik ini untuk bantu kita, untuk tolong kita, untuk support kita, okey, untuk kita berjaya. So dalam masa yang sama, kita ada banyak produk. Serendah RM40 hingga beratus atau beribu ringgit. Serendah sum covered dia RM50,000, RM60,000 ke RM1 juta, RM2 juta, RM3, hanya tengok bergantung kepada klien. Dan kita juga ada sistem agensi yang sangat efisien. Okey, daripada Etiqa Takaful, seluruh agensi yang berada di dalam Etiqa Takaful mengamalkan sistem ini. Inilah sistem yang kita kata franchise system. So kita just follow. Itu sebab sukses hanya follow. So di sini saya ingin menyatakan semua ini yang kita lakukan cukup komplit. Kita ada segala-galanya. Tetapi apa yang kita kurang? Kami hanya kekurangan anda. So oleh kerana itu kami menjemput anda untuk berada dalam Etiqa Takaful. Sama-sama kita membantu masyarakat, sama-sama kita ubah masa depan orang lain. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa apabila sesuatu berlaku kepada masyarakat, so masalah orang yang ditinggalkan. Inilah tugas kita. Betapa mulianya kita sebab kita melakukan sesuatu kerja. Apabila suatu kematian berlaku, doktor, lawyer, arkitek akan datang menyerahkan bil. Tetapi hanya kita, ejen Etiqa Takaful, yang datang untuk menyerahkan cek. Oleh kerana itu, kami ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di dalam keluarga Etiqa Family Takaful. InsyaAllah kita sama-sama grow, kita sama-sama berjaya, kita sama-sama untuk membantu masyarakat. So dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab atas perkenalan kita. So sayalah Abang Bel ataupun Bibi Bel yang berada dalam Etiqa Takaful yang akan membantu anda, yang memberi energi dan insyaAllah dengan pengalaman dan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan. So kita akan kongsi bersama untuk melihat anda berjaya. Oleh kerana itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih, bukan kerana kuat dan hebat, tetapi kerana cinta. So I believe we all can fly. Terima kasih. Terima kasih Encik Kamarul Zaman. Semoga perkongsian sebentar tadi mampu memberi semangat untuk kita semua bahawa tiada apa yang boleh menghalang kita daripada mencipta kejayaan. Kami sangat berbangga dengan pencapaian Encik Kamarul Zaman dan tim beliau yang begitu konsisten semenjak menyertai Etiqa Family Takaful. Tahniah daripada kami. Para hadirin sekalian, mungkin ada di kalangan anda yang tertanya-tanya, apa matlamat perunding takaful ini? Adakah semata-mata untuk mengejar komisen atau melancong secara percuma?
Oleh itu, kami bawakan kepada anda salah seorang perunding takaful berjaya kami yang akan berkongsi bagaimana kerjaya sebagai perunding takaful mengubah taraf kehidupan beliau kepada yang lebih baik. Dipersilakan Assistant Sales Manager Puan Nur Idayu binti Nur Hashim. Hai, saya Ayu Nur Hashim, Assistant Sales Manager di Etika Family Takaful Berhad. Indahnya kerjaya takaful. Banyak kenangan manis yang berlaku dalam hidup saya apabila menceburi perniagaan takaful. Suka saya kongsikan di sini agar menjadi inspirasi kepada anda semua yang menonton untuk menjadi wakil di Etika Takaful. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hasil dari usaha, doa dan tawakal, saya berjaya mencapai $1 million round table, iaitu pencapaian tertinggi di peringkat antarabangsa selama 3 tahun berturut-turut, iaitu 2018, 2019 dan 2020. Saya bersama 3 rakan MDRT juga diberi pengiktirafan khas oleh pihak syarikat untuk mewakili Etika Takaful ke MDRT Annual Meeting 2019 di Miami Beach, US. Tidak pernah terlintas di fikiran saya untuk menunaikan umrah pertama bersama suami ditaja sepenuhnya oleh Etika Takaful. Bukan trip biasa tetapi VVIP trip. Antara sebab saya memilih untuk terus setia bersama Etika adalah kerana Etika adalah local Islamic company under Maybank. Etika prihatin kerana telah menyumbang lebih dari 10 juta kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bantuan COVID-19. Bangga bukan menjadi keluarga besar Etika Takaful? Kehidupan saya dan keluarga berubah 360 darjah semenjak menceburi perniagaan takaful. Saya ada banyak masa bersama keluarga. Apabila mak dan abah di kampung sakit, saya boleh segera pulang ke pangkuan mereka. Terima kasih mak dan abah atas doa dan restu. Banyak lagi impian saya dalam hidup. Saya impikan untuk diberi peluang oleh Allah untuk membawa mak abah dan keluarga untuk menunaikan umrah bersama-sama. Segalanya tidak mustahil kerana pendapatan di Etika Takaful adalah sangat luar biasa. InsyaAllah, moga kita sama-sama istiqamah dalam menjalankan amanah sebagai da'i takaful kepada pelanggan di Etika. Dalam hidup ini, kita hanya diberi 2 pilihan untuk berjaya atau untuk gagal. Kejayaan adalah pilihan, bukan nasib. Saya melihat perniagaan takaful ini satu perniagaan yang sangat dahsyat. Hanya dengan modal serendah RM150 sekali seumur hidup, kerja sekali, income 72 bulan. Satu-satunya perniagaan yang boleh diwariskan, latihan secara profesional, unlimited income, percutian VVIP ke luar negara secara percuma dan banyak lagi. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak lepas dari perasaan give up dalam kerjaya ini. Namun, kerana sangat cintakan apa yang saya lakukan hari ini, bila perasaan itu timbul, saya akan segera berjumpa leader untuk menyelesaikan setiap masalah yang berlaku. Kepada ejen-ejen yang masih baru, tahniah, anda berhak menjadi orang yang berjaya. Manfaatkan peluang dan waktu yang ada di depan mata untuk cepat belajar dan menimba ilmu tentang perniagaan takaful. Jangan berhenti belajar, jangan cepat mengalah, tiru apa yang orang berjaya lakukan. Dengar cakap leader. Sentiasa tanamkan dalam diri bahawa kita adalah penasihat takaful yang berkelayakan. Kegagalan itu adalah satu proses menuju kejayaan. Perbaiki segala kesilapan dan teruskan perjuangan. InsyaAllah, gunakan semaksimal mungkin potensi diri untuk merealisasikan impian hidup anda. Jalan menuju kejayaan selalunya dipenuhi pelbagai risiko. Buat sehabis baik, buat sampai jadi. Di musim pandemik, perniagaan takaful adalah kalis inflasi. Jadi, apa tunggu lagi? Kepada bakal ejen, mulakan langkah pertama anda hari ini.
Pilihan anda untuk menyertai kami adalah satu pilihan bijak kerana wakil takaful adalah kerjaya profesional yang sangat mulia. This is the right business, the right company and the right platform to develop a consistent income and career. Tak kenal, maka tak cinta. Tindakan anda hari ini menentukan siapa anda di masa akan datang. See you at the top. Itulah etika, tak kenal maka tak cinta. Terima kasih Puan Nur Idayu di atas perkongsian penuh bermakna sebentar tadi. Baiklah, saya pasti kita ada berbagai lapisan penonton untuk Seminar Kerjaya Peringkat Nasional pada hari ini, termasuklah golongan pelajar. Adik-adik di luar sana, jangan takut untuk memulakan sesuatu yang baru dan harus sentiasa berani menerima cabaran. Mungkin ada juga di kalangan anda yang tertanya-tanya, adakah mempunyai lebih dari satu kerjaya mampu memberikan impak positif pada diri? Adakah kerjaya pilihan kita mampu memenuhi keperluan dan keinginan kendiri dan keluarga? Jawapannya ada di sini. Seterusnya, kami bawakan seorang selebriti muda dan berprofesen sebagai doktor gigi. Dengarkan perjalanan menggapai impian beliau. Pengorbanan jatuh bangun sebagai pelajar cemerlang serta menjadi harapan keluarga seiring dengan minat dalam bidang nyanyian. Pernah menyertai rancangan Big Stage, berusia 28 tahun, dengarkan perkongsian daripada Dr. Muhammad Hafiz Zainal. Hello, hai, saya Hafiz Zainal. Saya merupakan seorang doktor gigian dan juga seorang penyanyi. Jika diberi pilihan untuk bekerja dengan company yang besar ataupun bekerja sendiri, saya rasa bergantung pada situasi. Contohnya saya sebagai doktor gigi, selepas saya berhenti daripada kerajaan, saya bekerja dengan satu klinik gigian. Sebenarnya kita nak company besar ke company kecil ke, tujuan kita hanyalah untuk belajar, kita nak grow, kita nak evolve. Maksudnya dalam company tu kita nak belajar daripada orang ni, belajar daripada department ni. Kemudian bila kita dah kumpul pengalaman tu, barulah insyaAllah kalau kita dah cukup, kita rasa kita dah cukup pengetahuan, cukup pengalaman, barulah kita bekerja sendiri. Macam saya sekarang ni, insyaAllah saya dalam proses untuk buka klinik pergigian saya sendiri selepas 2 tahun. Selepas kurang 2 tahun saya mengumpul pengalaman di klinik lain lah. Jadi saya rasa dia bergantung pada goal kita. Apakah goal kita? Tak semestinya semua orang bercita-cita nak bekerja sendiri. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak,
kita kena pastikan apa yang kita nak tu membantu kita dalam satu jangka masa yang panjang. Okey, itu dari segi bidang pergigian. Dari segi bidang nyanyian pula, dulu saya bernaung dalam satu syarikat rakaman yang besar lah. Salah satu syarikat rakaman yang utama dekat Malaysia. Dia ada pros and cons lah. Kadang-kadang bila syarikat besar ni dia terlampau ramai talent, so dia tak dapat nak fokus kepada satu-satu artis. Tapi tanggungjawab kita lah. Orang kata persaingan tu sihat. Bila kita ada banyak persaingan, kita akan cuba untuk lebih improve diri kita. Macam sekarang ni, selepas saya dah masuk Mita RTM, saya dah masuk big stage, saya bernaung dalam satu syarikat rakaman yang bagi saya enough untuk saya grow. Jadi communication tu lebih dekat. Orang kata untuk kita bekerjasama tu lebih senang sebab kita kenal setiap orang dalam company tu. Dia ada pros and cons lah. Jadi bagi saya semua ini terletak pada diri kita. Tak kisahlah kita berada di klinik kan. Sebenarnya benda ini terletak pada diri kita sendiri. Tak kisahlah kita berada di company yang besar ke, company yang kecil ke, kita bekerja sendiri ke, asalkan kita pandai untuk membawa diri, kita cukup pengalaman, kita sentiasa belajar, kita tak pernah sombong untuk belajar, InsyaAllah mana-mana pun kita akan okey. Saya sebagai doktor gigi dan juga penyanyi, nasihat saya kepada anda-anda di luar sana yang masih tercari-cari lagi kerjaya apa yang sesuai ataupun mencari peluang kerjaan, tips dia, kita kena kenal diri kita. Apa yang kita nak dalam hidup ni. Kadang-kadang ada pekerjaan yang lumayan tetapi mengambil masa, kebanyakan masa. Maksudnya kita kena bekerja tak tentu masa, kita kurang masa untuk diri sendiri. So kita kena kenal apa yang kita nak, apa tujuan kita. Daripada situ kita boleh pilih kerjaya apa yang sesuai dengan kita. Macam saya dulu, saya memang minat bidang pendidikan ni daripada sekolah menengah lagi lah. Pada masa yang sama saya memang minat menyanyi daripada kecil. Saya tak sangka sebenarnya minat saya dalam menyanyi ni boleh saya jadikan kerjaya satu hari nanti. Saya tak sangka saya jadi penyanyi, tapi saya tahu family saya sangat penting ke pelajaran sebab saya satu-satunya anak lelaki dalam family. Of course memang pelajaran tu memang dipentingkan lah, tapi saya tak stick kepada satu saja sebab saya tahu apa yang saya minat. Saya tak boleh hidup kalau saya tak menyanyi kan. Tapi pada masa yang sama saya pun minat bidang pendidikan juga. So daripada minat tu saya push diri saya untuk jadikan dia sebagai kerjaya. Apa yang kita nak tu kita kena pastikan kita usahakan dia. Kita jangan orang kata ikut nasib je, tak, kita kena usaha baru kita boleh dapat. Siapakah pendorong utama saya? Of course pendorong utama saya adalah arwah ayah saya dan juga mak saya. Sebab memang daripada kecil dulu memang diorang sangat pentingkan pelajaran. Walaupun diorang tahu saya minat menyanyi, tapi diorang kata, ayat dia yang saya masih ingat sekarang ni, apa-apa pun yang Hafiz nak buat, tak kisahlah nak menyanyi ke, nak bersukan ke kan, yang penting nombor satu kena utamakan pelajaran. Maksudnya daripada situ secara tak langsungnya saya telah diajar dalam hidup kita ni kita kena ada priority, kita kena ada keutamaan, kita kena tahu yang mana satu nombor satu, yang mana satu nombor 2, 3, 4, 5. So daripada situ barulah kita boleh manage kita punya kerjaya. Macam saya sebagai seorang penyanyi dan juga seorang doktor gigi, macam mana saya manage masa saya tu berdasarkan priority yang saya letak. Maksudnya yang mana yang kita kena pentingkan dahulu, yang mana yang kita okey, yang ni nombor 2. Daripada situ insya-Allah kalau kita follow tu, insya-Allah kita akan dapatlah, kita dapat maksimiskan masa kita dapat betul-betul manage masa kita untuk beriadah, masa kita untuk bekerja, masa kita untuk bersosial. Daripada situlah itu yang satu skill yang saya sangat hargai lah, parent saya ajar secara tak langsung. Apakah resepi saya dalam kejayaan? Okay, first of all, saya tak suka nak letakkan diri saya ni sebagai seorang yang berjaya. Sebab saya tak nak cepat berpuas hati. Saya masih lagi belajar, saya masih baru lagi, saya jauh lagi perjalanan saya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan, first kita kena ada passion. Bila kita ada passion tu, barang itu, passion itu yang akan drive kita. Maksudnya tanpa passion tu selalunya kerja tu akan jadi separuh jalan. Bagi saya itu adalah kunci utama lah. First tu kita kena betulkan niat kita. Daripada situ dia akan dorong, passion kita tu akan dorong kita buat sesuatu yang kita nak tu sampai kita dapat.
Nombor dua, kita kena ada langkah pertama. The first step tu is always the hardest. Yang kita mula-mula nak start kan, macam saya sekarang ni, saya dalam proses untuk buka klinik sendiri memang sangat susah lah. Walaupun saya baru menjadi doktor pergigian dalam 2 ke 3 tahun, tapi saya memberanikan diri untuk menceburi bidang bisnes sebab saya tahu saya tak boleh nak berada di zon selesa pada masa yang sangat lama. Saya selalu nak cuba benda yang baru. Saya selalu, orang kata, cuba untuk cabar diri lah. Sebab kita tak boleh nak berada pada zon selesa yang sangat lama. Itu pada pendapat saya lah. Saya cuba untuk keluar daripada kepompong saya. Daripada situ kita akan lebih evolve. Seterusnya, fikiran-fikiran yang negatif ni kita kena buang jauh-jauh. Kadang-kadang fikiran negatif ni boleh datang daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang boleh datang daripada kawan-kawan terdekat, even family sendiri. Sebab kita kena faham, tak semua orang boleh memahami kita. Kita je yang kenal diri kita. Kita kena abaikan suara-suara negatif ni. Memang of course kita sebelum melakukan sesuatu keputusan tu kita kena fikir secara masak-masak. Tapi kadang-kadang kita jangan terlampau fikirkan sangat thought negatif ni. Sebab thought negatif ni akan drag kita balik. Daripada kita nak melakukan first step tu, the first langkah ataupun the first move tu memang susah kalau kita ada banyak thought yang negatif ni. And jangan berputus asa. Macam saya ni ada banyak kisah di mana saya fail banyak kali sebenarnya. Untuk menjadi doktor gigi je saya dah fail 2 kali. The first kali masa saya lepas SPM, saya dapat straight A, tapi saya fail dalam saya punya interview dengan JPA. Masa tu saya tak pandai sangat dalam interview. So saya tak dapat nak melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Okey, tak apa. Seterusnya saya sambung di Pusat Asasi UM, ambil A-level, ambil Asasi Sains. Tapi saya fail juga untuk dapat 4 flat pada masa tu. Saya dapat 3.6 je. Jadi saya tak dapat course dentistry daripada UPU tu. Itulah mungkin saya punya culture shock kan. Sebab dulu saya sekolah asrama. Lepas bila di Universiti Malaya tu dia bebas. Kemudian arwah ayah saya meninggal pada masa tu, mungkin sedikit sebanyak mengganggu saya punya emosi ketika itulah. Tapi saya tetap tak putus asa, saya terus cari, saya usahakan juga channel di mana saya nak juga ambil dentistry tu. So saya melanjutkan pelajaran saya di EJ. Alhamdulillah disebabkan result SPM saya baik, saya ditajalah oleh Zakat Johor untuk melanjutkan pelajaran di EJ. Kemudian selepas 2 tahun saya sambung di UKM. So maksudnya saya fail 2 kali. Bukannya saya terus senang je dapat course dentistry yang saya nak. Kemudian dalam bidang nyanyian pula, saya sebenarnya nak masuk di stage tu 3 kali fail. 2 kali lah. The first audition saya pergi 2018 tak dapat, 2019 pun tak dapat, 2020 baru saya diterima masuk dalam mid stage. Memang saya sebenarnya daripada kecil dulu saya banyak tonton program reality TV lah, macam AF, Mentor kan. Tapi saya boleh tengok lah, tapi saya tak dapat nak join sebab saya masih study. So bila saya dah grad tu, saya memang teringin sangat nak join program reality TV. Akhirnya saya dapat juga So Bintang RTM 2018 dan juga Big Stage 2020. So key dia, jangan berputus asa. Kadang-kadang kita nak putus asa tu, sikit lagi sebenarnya kita nak dapat apa yang kita nak tu. Sebenarnya Allah nak uji kita. Kalau kita tak putus asa, kita teruskan usaha, kita tawakal, ingatlah mesti ada kejayaan. Lepas tu bagi saya, kita kena ada mentor lah. Dalam kehidupan kita ni, kita always ada seseorang ataupun beberapa orang yang kita rujuk. Memang kita kena cari mentor dalam bidang kita. Maksudnya orang yang arif dalam bidang kita. Contohnya macam saya dalam bidang nyanyian ni, saya ada syarikat rakaman Hamida Manjuran. Saya rujuk kepada bos saya, iaitu Stacy dan juga Hakim lah. Diorang banyak memberikan ilmu pada saya. Diorang beritahu lah, okey macam ni. Sebenarnya nyanyian ni bukan sekadar nyanyian. Kita perlukan feel, kita perlukan impact, kita perlu rasakan apa yang kita nyanyi. So banyak lagi benda-benda yang kita tak belajar. Sebenarnya kita rasa macam kita tahu banyak, tapi sebenarnya banyak lagi kita tak tahu. So jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencari mentor. Kenapa kita kena bertindak dan juga buat pilihan pertama sekarang? Okay, saya berpegang kepada kata-kata now or never. Bagi saya dalam
dalam kita nak mengecapi kejayaan tu, kita tak boleh nak tangguh. Maksudnya kita tangguh kejayaan kita. Macam sekarang kan, saya walaupun dalam keadaan pandemik ni, saya tetap gagalkan diri untuk buat, untuk ada klinik sendiri. InsyaAllah klinik saya akan siap dalam bulan 4 atau bulan 5 ni. Okay, lagi satu, kenapa kita kena buat tindakan sekarang, kita kena buat pilihan pertama sekarang, supaya nanti kita tak salahkan nasib. Sebenarnya kita yang tak nak usaha sekarang ni. So kita tak nak nanti kita akan menyesal. Kita kata memang dah nasib kita macam ni. Kita tak nak rasa macam tu. Sebab tu saya rasa memang sekarang ni kita perlu buat tindakan. Siapa sangka kan, macam Grab, Lalamove, Foodpanda tu, dia mengubah kita punya persepsi. Macam dulu kita nak cari makanan, kita pergi ke kedai. Tapi sekarang ni mungkin orang lebih suka order melalui online saja sebab lebih mudah. Dengan keadaan pandemik kita sekarang ni pun, nampak tak bagaimana CEO apps seperti Lalamove dan juga Grab ni dia sangat pandai. Dia mengambil langkah pertama sebab dia ada effort tu. Jadi dia tak delay. So bila dia cepat, dia menjadi pioneer. Dia menjadi pioneer, dialah yang terawal melakukan sistem ni. Jadi dia cepatlah grow. Daripada situ kita boleh nampak lah, tak semestinya dalam keadaan pandemik ni kita tak boleh berjaya. Jangan jadikan sesuatu, keadaan itu sebagai alasan. Kita kena tetap usaha, kita kena tetap usaha dan usaha. Itu saya punya pendapat lah. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, saya percayalah, untuk kita survive tu, kita perlu embrace the technology. Kita kena embrace teknologi tu, kita jangan ketinggalan zaman lah. Kita kena lakukan tindakan sekarang juga. Sebab kalau kita tak lakukan sekarang, bila lagi? Kenapa saya memilih kerjaya sebagai doktor gigi dan pada masa yang sama saya menyertai Bintang ATM dan juga big stage untuk menjadi penyanyi? Okay, first kali memang saya minat lah. Kenapa saya minat? Okay, cerita dia macam ni. Masa saya sekolah rendah dulu, saya pernah terjatuh. Bila terjatuh tu, gigi depan saya tu ada patah sekilas. Tak daripada situ, saya punya confident level tu memang drop lah. Bila saya nak bercakap tu, saya macam cover gigi. Lepas tu bila saya nak gelak tu, saya tutup dengan tangan kan. So saya rasa sangat rendah diri lah. So selepas SPM baru saya jumpa doktor gigi, saya tampal. Masa tu baru saya tahu, oh rupanya boleh tampal. Mungkin tak tahu kan. Tapi bila doktor gigi tu tampal, dia seolah-olah bagi satu kehidupan yang baru tau. Saya punya confidence level tu dapat dipulihkan semula lah. Memang daripada situ saya memang tahu saya nak jadi doktor gigi. Walaupun saya fail 2 kali untuk jadi doktor gigi, saya tetap cuba sampailah saya jadi doktor gigi sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, kemudian memang saya punya family ni memang background yang menyanyi. Macam ayah saya, macam arwah ayah saya dulu memang selalu menyanyi kat rumah. Adik-beradik saya memang selalu join lah pertandingan menyanyi, kecuali saya. Sebab mungkin saya seorang anak lelaki kan, so parents tak galakkan saya untuk join pertandingan sangat. Tapi diorang pernah kata lah, apa-apa yang saya nak buat pun always pentingkan pelajaran dulu nombor satu. Disebabkan minat, saya tetap nak join juga pertandingan big stage, Bintang ATM tu. Sebab memang daripada kecil saya selalu nak masuk, sebab memang minat. So bila saya dah grad, baru saya dapat join big stage. Itu pun setelah 2 kali saya fail dalam audition. So Alhamdulillah 2020 tu saya dapat tunaikanlah cita-cita saya nak masuk pertandingan menyanyi reality TV. So bagi saya ada 2 kejayaan ni tak ada masalah, asalkan kita pandai bahagikan masa. Lagipun saya bersyukur sangat-sangat sebab kejayaan yang saya pilih ni merupakan kejayaan yang saya minat. Maksudnya saya tak rasa terpaksa. Bila saya bekerja tu saya enjoy. Pada masa yang sama saya nak membantu juga orang lain. Mungkin orang lain yang senasib dengan saya mempunyai confidence level yang sangat low disebabkan appearance gigi yang mungkin tak berapa cantik kan. Saya sangat happy tau bila saya treat patient tu. Kadang-kadang ada yang menangis, ada yang happy sangat sampai ambil gambar banyak-banyak kan. Saya rasa sangat rewarding lah. Saya macam satu reward yang tak terkata lah, kepuasan lah bagi saya. Sebab saya faham perasaan patient tu, di mana dulu dia tak ada confident kan. Bila dia dah ada confident tu, dia sangat bersyukur dan berterima kasih lah. Thank you so much lah. Saya Alhamdulillah lah saya dapat rasa kenikmatan tu. Pada masa yang sama saya ni seorang yang suka cabar diri saya lah. Kadang-kadang saya nak try sesuatu benda yang baru. Tak semestinya menyanyi je. Kadang-kadang saya ada dapat juga undangan untuk menjadi host, undangan untuk menjadi pelakon. Saya suka untuk cabar diri saya lah. Saya tak nak
berada di takut yang sama. Bagi saya tak salah untuk kita mencuba, tapi kita kena tahu apa yang kita nak dalam kerjaya ni. Jadi saya tetap fokuskan kerja saya dalam bidang nyanyian dan juga PGL lah. Tetapi kalau dalam bidang hosting dan juga bidang lakonan tu, saya lebihkan kepada untuk mencari pengalaman supaya saya terus evolve lah. Saya tak berada di takut yang sama. Yang macam saya cakap tu. Saya rasa itu adalah prinsip hidup saya. So saya harap apa yang saya share pada hari ini dapat sedikit sebanyak inspire anda-anda di luar sana. Saya tahu kita semua, especially saya, banyak lagi yang kita nak belajar. Tapi apa-apa pun kita kena ada goal. Kita kena lakukannya sekarang. Kita kena cepat. Bila kita fail to plan, maksudnya kita plan untuk fail. Sekian daripada saya. Terima kasih Dr. Hafiz Zainal di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga perkongsian beliau tadi dapat memberi kita kesedaran tentang pengorbanan untuk menggapai impian. Bagi sesiapa yang masih lagi tercari-cari karier apa yang boleh diceburi, jom kita sama-sama mendengar faedah karier yang berstatus kalis krisis ini. Sesi seterusnya adalah sesi Build Your Business. Siapkan gadget anda, mari kita bersama-sama catat apa yang bakal disampaikan oleh Agensi Development Manager kami, Encik Muhammad Ashraf atau lebih dikenali sebagai Acap. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami pada hari ini di Career Talk Etika Family Takaful Berhad. Kepada yang pertama kali join Career Talk ini, saya ingin ucapkan welcome to Etika, dan juga kepada yang sudah banyak kali mendengar Career Talk seperti ini, saya rasa inilah masa yang paling sesuai untuk anda untuk menyertai kami. Okey, dan pada hari ini saya akan membincangkan dan memberitahu anda serba sedikit tentang peluang kalis krisis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini sedang berada dalam krisis secara global. Krisis yang saya maksudkan pertamanya adalah COVID-19. Akibat daripada COVID ini dijangka akan berlaku kemelesetan ekonomi yang sangat-sangat teruk. Dan apabila ekonomi kita jatuh, maka perkara yang paling dahsyat akan berlaku. Apa dia? Iaitu kadar pengangguran yang akan meningkat secara mendadak. Selalu kita lihat berita tentang pengangguran di media masa. Telah banyak yang kita lihat. Contohnya, seperti kita boleh lihat di skrin di sebelah saya, 1 juta rakyat Malaysia mungkin akan menghadapi masalah pengangguran. Bukan mungkin lagi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ia sedang berlaku sekarang. Bila kita bercakap tentang perniagaan, terlampau banyak perniagaan yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Antara perniagaan yang terkesan, contohnya yang kita boleh nampak adalah seperti industri otomotif, hartanah, pelancongan, penerbangan dan juga sebagainya. Tetapi bila ada yang terkesan, tetapi masih ada bisnes yang masih bertahan semasa MCO ini. Berita baiknya, antara bisnes yang masih bertahan contohnya seperti e-commerce, perubatan dan juga yang paling penting adalah bisnes takaful keluarga. Persoalannya di sini yang saya ingin memberikan kepada anda, kenapa takaful keluarga? Pertamanya, ia adalah sebagai perlindungan tambahan untuk penyakit coronavirus. Yang keduanya, kemasukan perubatan di hospital swasta semakin meningkat dan juga yang paling penting, kewangan anda pasti dapat dilindungi. Bagi saya, semua orang setuju kita sedang berada dalam keadaan krisis yang sangat mencabar. Persoalannya di sini, apa yang paling kita risaukan? Paling dirisaukan adalah berkenaan dengan kesihatan, keluarga dan juga financial security. Sebelum ini, keadaan ekonomi kita bagus. Pendapatan dan perbelanjaan anda adalah pasti dan boleh dijangka. Tetapi sekarang ini dalam keadaan krisis, semuanya tidak boleh dijangka dan semuanya tidak pasti. Disebabkan itu, saya ingin bertanya kepada anda,
Pertamanya, adakah keadaan perlu menyesuaikan diri dengan kita atau kita yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut? Dan kami, Etika Takaful, pada hari ini ingin memberikan peluang yang cukup besar kepada anda untuk menjana pendapatan yang tinggi. Untuk menjana pendapatan yang tinggi, saya pasti anda semua tertanya-tanya tentang macam mana nak buat. Susah ke nak buat? Apa caranya nak buat? Jawapannya sangat mudah. Formula yang anda hanya perlu adalah berjumpa dengan 10 orang sehari, membuat 3 temu janji satu hari dan hanya perlu close 1 kes dalam seminggu. Formula ini dinamakan 3-step approach. Pasti ada yang masih belum nampak macam mana sistem ini menjana pendapatan anda. Kita lihat diagram di sebelah. Dengan hanya 10 approaches per day, 3 presentation setiap hari dan mengandaikan 1 kes close setiap minggu, maka anda akan ada 4 kes dalam sebulan. Andai kata sumbangan setiap polisi adalah RM200, maka total kes pada bulan tersebut berjumlah RM800. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan hanya RM800 setiap bulan, mengikut gambar rajah di sebelah saya, ini adalah potensi pendapatan anda. Jika perkara ini berlaku secara konsisten, potensi income anda dalam tahun ketiga bakal mencecah RM240,000 dan purata dalam tahun ketiga anda akan mendapat hampir RM11,000. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik dan mudah untuk dicapai. Mengikut slide di sebelah ini adalah cara potensi pendapatan anda berfungsi. Jika anda lihat potential income yang anda akan dapat pada bulan ke-12 tahun pertama anda dalam bisnes ini hampir mencecah sebanyak RM4,400. Banyak. Bagi saya cukup banyak untuk anda yang masih baru dalam perniagaan ini. So, apa tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan? Hanya perlu ikut 3 langkah mudah. Lakukan 3-step approach, peroleh pendapatan dan dalam masa sama melindungi pelanggan anda. Daripada mula anda join session Career Talk ini, bagi saya ini adalah persoalan yang paling besar. Kenapa Etika? Untuk pengetahuan anda, Etika merupakan local takaful company yang paling besar di Malaysia. Etika berada dalam kumpulan Maybank dan juga Agias. Ada tak siapa-siapa yang dekat sini yang tak kenal apa itu Maybank? Saya pasti semuanya kenal Maybank, bukan? Selain itu, Etika telah memenangi pelbagai award dan penghargaan. Pada 2019, 100% hospital benefit telah dibayar dalam masa 30 minit sahaja. 99% tuntutan kematian telah diproses dalam masa 24 jam. Pada 2019 juga, Etika telah memenangi The Most Outstanding Takaful Company di Cliff Islamic Finance Award. Anda juga boleh menyemak berkenaan ini di website kami. Di Etika, kami mengamalkan FEBA. Apa itu FEBA? Fast, Easy, Best Advice. Kami sentiasa berikan pengalaman yang pantas dan mudah kepada pelanggan dan juga memberikan nasihat yang terbaik kepada pelanggan dalam urusan takaful keluarga ini. Etika juga dalam masa sama memajukan teknologi di seluruh organisasinya. Jika anda melihat gambar rajah di sebelah saya, ini adalah contoh fast and easy daripada Etika. Hanya Etika sahaja yang telah membayar pampasan disebabkan gangguan sistem di KLIA dan Etika menjadi syarikat insurans dan takaful pertama melancarkan perlindungan untuk penyakit mental. Dengan itu, anda tidak perlu risau untuk menyertai kami dengan teknologi kemanusiaan yang canggih, latihan profesional dan juga sistem yang bagus. Saya percaya anda pasti boleh berjaya di Etika. Dalam hati anda pasti bertanya, dalam pandemik ni dengan MCO lagi, macam mana nak jumpa orang? Macam mana nak buat bisnes? Jangan risau, Etika sekarang menjalankan e-business. Semuanya melalui iPad sahaja. Melalui e-business inilah anda berpeluang menjana pendapatan dan mendapat ganjaran yang sangat lumayan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Maka saya ringkaskan di sini 5 sebab kenapa anda perlu memilih Etika sebagai platform untuk menjana pendapatan anda.
Dengan 5 sebab yang kukuh ini, persoalannya terpulang kepada anda. Apa yang anda sedang fikirkan dan apa yang anda lengahkan lagi? So, apa tunggu lagi? Marilah sama-sama menjadi rakan perniagaan di Etika. Kehidupan ini berkait rapat dengan pilihan dan setiap pilihan akan menentukan keputusan kehidupan kita. Akhir kata, jalan kejayaan anda bermula di sini. Untuk keterangan lanjut, anda boleh berhubung kembali dengan leader atau ejen yang menjemput anda dalam sesi ini. Sekian, jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acap di atas perkongsian sebentar tadi. Macam mana trip AIT tahun ini? Best bukan? Umrah, Switzerland, Taiwan dan Bangkok mungkin menjadi salah satu destinasi anda. Baiklah, agenda yang seterusnya merupakan amanat yang akan disampaikan oleh Head of Family Takaful Agency, Encik Muhammad Rohaizat Samsudin. Maka tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput Head of Family Takaful Agency untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada bakal-bakal penasihat takaful etika yang telah berjaya membuat langkah yang pertama dengan menghadiri sesi etika National Career Talk kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya yakin apa saja perkongsian yang telah dibuat sebelum ini dapat membuka satu dimensi yang baru mengenai kerjaya sebagai penasihat takaful di bawah naungan Etika Family Takaful Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya kerjaya sebagai penasihat takaful adalah salah satu kerjaya yang mulia. Kita memperjuangkan sebahagian daripada muamalah Islam. Pokoknya, perniagaan takaful ini baik, niatnya baik, jalannya baik dan hasilnya baik. Selain itu, pendapatan sebagai penasihat takaful adalah unlimited dan ia bergantung kepada usaha dan komitmen anda di dalam industri takaful ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Etika, pendapatan komisen ada banyak lagi imbuhan-imbuhan lain seperti bonus, kempen-kempen jualan mahupun pakej-pakej lawatan ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai yang beranggapan bahawa
Kerjaya sebagai penasihat takaful ini adalah sukar dan tidak mempunyai masa hadapan yang cerah. Malah ada juga yang mempunyai pandangan bahawa penasihat takaful adalah low class dan tidak perlu ada kelayakan pendidikan yang tinggi. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakan penasihat takaful yang berjaya telah menjana pendapatan 5 angka sebulan. Malahan ada yang boleh mencecah puluhan ribu ringgit sebulan, tidak termasuk bonus tahunan serta pakej pelancongan ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izin saya kongsikan ada 16 kelebihan kerjaya penasihat takaful yang masih ramai tidak tahu. Yang pertama, membantu merancang keuangan masyarakat sewaktu musibah. Yang kedua, modal permulaan yang rendah iaitu hanya RM150 sahaja. Yang ketiga, masa kerja yang fleksibel. Yang keempat, latihan profesional yang lengkap dan berjadual. Yang kelima, pendapatan hingga 6 tahun bagi setiap jualan. Yang keenam, pendapatan yang tanpa had. Yang ketujuh, bonus pendapatan yang lumayan. Yang ke-8, peluang bercuti ke luar negara secara percuma. Yang ke-9, peluang besar untuk mendapat subsidi membeli gadget yang terkini. Yang ke-10, hak kenaikan pangkat yang sama rata. Yang ke-11, bimbingan latihan daripada ketua agensi dan pihak syarikat seperti Etika Academy. Yang ke-12, sokongan perniagaan dari segi agensi digital platform bagi memudahkan membuat transaksi jualan. Yang ke-13, sistem pemantauan perniagaan yang sistematik. Yang ke-14, hak pemilikan perniagaan yang boleh diwariskan. Yang ke-15, tempat kerja yang fleksibel. Dan yang terakhir, penasihat takaful boleh mendapat pengiktirafan kecemerlangan di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keputusan anda hari ini akan menentukan kehidupan anda di masa hadapan. Kewujudan kita di muka bumi ini adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan kerjaya sebagai penasihat takaful sangat menepati kewujudan kita di dunia ini. Ayo, untuk tidak menangguhkan kejayaan anda bersama Etika, saya dengan ini ingin membuat satu pengumuman penting dan eksklusif hanya kepada semua bakal-bakal penasihat takaful yang hadir pada sesi hari ini. Pihak Etika telah berbesar hati untuk menanggung 50% daripada RM150 kos keseluruhan untuk menjadi penasihat takaful di bawah FTA Etika Family Takaful Berhad dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan sekalian mestilah mendaftar peperiksaan TBE secara online dengan MTA pada hari ini juga dan perlu lulus peperiksaan TBE dan mempunyai kod wakil yang sah di bawah FTA Etika Family Takaful Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan bukti pendaftaran peperiksaan, result TBE dan kod wakil bagi tujuan membuat pembayaran semula sebanyak RM75 yang akan dikreditkan ke dalam akaun anda. Saya rasa itu sahaja perkongsian pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang insya-Allah. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Encik Muhammad Rohaizat Samsudin di atas amanat yang disampaikan oleh beliau. Untuk agenda yang terakhir merupakan sesi pendaftaran oleh para wakil baru. Jangan lepaskan peluang ini, sila tekan link dan scan QR code sebagai pendaftaran. Kita sudah pun hampir pada penghujung sesi pada hari ini. Saya mewakili pihak pengurusan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda semua kerana masih setia bersama hingga ke akhir seminar kerjaya ini. Akhir kata, tepuk dada, tanya selera, percaya pada diri, insya-Allah pasti akan berjaya. Selamat maju jaya dalam mengecapi misi 2021 dan jumpa anda di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.